Assalamualaikum, saya Muhammad Nasruddin, nombor Nasir, nombor metrik 26628. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul bin Mazan, nombor metrik 266900. Assalamualaikum, saya Muhammad Izzat Osman, nombor metrik 266647. Penerangan saya mengenai pengenalan tentang syarikat Government Linked Company iaitu GLC berkaitan Telekom Malaysia Berhad, lebih dikenali sebagai TM, yang merupakan sebuah syarikat rangkaian telekomunikasi serta jalur lebar internet terhulung di Malaysia. Melihat kepada sejarah penubuhan syarikat TM yang ditubuhkan pada tahun 1946 dengan menggunakan nama asalnya ialah sebagai Jabatan Telekom Malaysia yang ditadbir urus sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Melihat kepada visi TM iaitu menjadikan sebuah syarikat telekomunikasi yang terunggul serta dijadikan pilihan oleh pelanggan serta sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan berinovasi. Melihat kepada misi terhadap pelanggan, memberikan pengalaman terhadap kepuasan gaya hidup melalui berkomunikasi yang bersepadu, terhadap perniagaan menyelesaikan masalah secara bersepadu melalui kerjasama dan sokongan yang diberikan, terhadap negara memberikan sokongan yang jitu terhadap program pembangunan negara melalui sosial ekonomi yang melibatkan sistem pendidikan, sumbangan sosial dan pembangunan inovasi. Bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh TM adalah perkhidmatan data, perkhidmatan suara, perkhidmatan penyelesaian, perkhidmatan jalur lebar internet di mana setiap perkhidmatan yang ditawarkan terdapat sub perkhidmatannya. Di antaranya ialah perkhidmatan suara, perkhidmatan data dan perkhidmatan penyiaran. Kaedah dalam mengatasi masalah strategik. Menurut ahli ekonomi, terdapat pecahan terhadap kategori perkhidmatan. Kategori yang ditetapkan bertujuan untuk berlakunya perkhidmatan yang dilihat bertindih. Di antara perkhidmatan adalah seperti berikut: secara penyebaran, secara penghasilan, secara sosial dan secara peribadi. Cabaran serta halangan yang dihadapi pemimpin dalam organisasi Telekom Malaysia merangkumi beberapa faktor, iaitu faktor dalaman, faktor luaran, faktor diri sendiri. Cabaran yang dihadapi oleh syarikat TM mengenai saingannya dengan syarikat Tenaga Nasional Berhad melalui program kerajaan National Federation and Connective Plan NFCP yang dirangka bagi memenuhi keperluan negara bagi meningkatkan kualiti serta liputan jalur lebar agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati. Melihat kepada keupayaan TMB dalam teknologi fiber optik yang bermula di negeri Melaka, melibatkan 3 kawasan melalui projek perintis meliputi 1,100 kediaman di kawasan Taman Maju, Felda Kemenur dan Taman Merbau. TMB telah memiliki talian fiber optik sepanjang 18,000 km selain memberikan infrastruktur yang lain kepada pelanggan serta pengagihan bekalan elektrik melalui tiang dan menara kabel merentasi semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada Encik Nasruddin. Saya akan sambung pembentangan iaitu analisis persekitaran. Menurut Altman dan Taylor 1973, ia menyatakan melalui teori terbuka sosial mempengaruhi proses komunikasi di mana ia dilihat mengalami perubahan pada keadaan yang tertentu daripada tidak rapat kepada mesra serta peribadi yang mendalam. Analisis persekitaran ini ada 2 kategori iaitu persekitaran dalaman dan persekitaran luaran. Untuk makluman, persekitaran luaran kita dipanggil analisis PACE yang mana perancangan kepada sebuah perniagaan, analisis yang lengkap. Oleh itu, PACE menganalisis ini perlu dijadikan panduan kepada semua perniagaan. Melihat kepada penerangan 4 konsep PACE analisa secara lebih mendalam agar kita semua dapat memahami dan menghayati tujuan sebenar analisis yang diperkenalkan. 4 konsep yang diterapkan dalam PACE analisis ini ialah yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga sosial dan keempat teknologi. Model Porter melihat kepada faktor kejayaan sebuah perniagaan, penekanan terhadap faktor yang berubah perhatian usahawan perlu diberikan lebih perhatian. Model ini lebih dikenali sebagai model strategi persaingan yang mana terbahagi kepada 5 pasukan yang berada di pasaran, di mana setiap satu daripada mereka menentukan daya saing setiap produk yang telah diperkenalkan oleh Michael Porter adalah seperti yang saya akan nyatakan, iaitu yang pertama persaingan dalam industri, yang kedua potensi kemasukan baru ke dalam industri, ketiga kuasa pembekal, keempat kuasa pelanggan dan yang kelima ancaman produk pengganti. Itu analisis persekitaran luaran. Sekarang ni bagi kategori analisis dalaman pula, menurut aspek functional, iaitu teori ini diperkenalkan oleh Robert K. Method yang melihat kepada realiti sosial sebagai hubungan kepada sistem masyarakat yang mempunyai keseimbangan kepada penyatuan kepada bahagian-bahagian yang bergantungan pada satu sama lain sehingga satu bahagian yang berubah akan memberikan kesan kepada perubahan sistem tersebut. Pembentukan strategi. Pembentukan strategi ada 3, iaitu yang pertama analisis SWOT, analisis metric tones, dan yang ketiga menentukan pengurusan yang strategik. Kita balik melihat pada analisis SWOT. Analisis SWOT melihat kepada penerangan berkaitan analisis SWOT yang mempunyai pecahan maksud yang tersendiri adalah singkatan daripada strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan threats, ancaman. Teori ini telah diperkenalkan oleh Albert Hugh Mabry yang menjalankan penyelidikan pada Universiti Stanford pada tahun 1960 dan tahun 1970 dan menjadikan perusahaan Fortune 500 sehingga metode kajiannya. Balik pada analisis metric tones. Analisis metric tones bertujuan mengenal pasti dan merancang strategi yang bersifat alternatif yang bersesuaian dan boleh dilaksanakan kepada organisasi di masa akan datang. Pengurusan boleh membangunkan 4 jenis strategi untuk membangunkan organisasi agar bergerak mengikut matlamat perubahan organisasi tersebut. Di antara 4 strategi yang dinyatakan salah satunya seperti yang berikut, iaitu strategi SO, dan kedua strategi WO, dan strategi ST, dan yang keempat strategi WT. Dalam menentukan pengurusan strategi, strategi komunikasi memerlukan 5 hubungan untuk memastikan komunikasi menjadi berkesan. Pertama adalah mesej, kedua adalah tujuan mesej disampaikan, ketiga reka bentuk kesesuaian bentuk mesej, dan keempat kesasaran. Pertama, penerimaan pengukuhan reputasi organisasi dalam mewujudkan kerangka yang efisien berkaitan maklum balas berkait mesej.
cadangan. Apa yang kita boleh cadangkan dalam tugasan ini, yang kita boleh memberi pencadangan untuk menekan yang tugasan yang diberikan. Okey, sudah tentu syarikat TM tidak terkecuali dalam menghadapi cabaran dan rintangan dalam pentadbiran mereka. Persaingan dari syarikat lain akan mematangkan lagi syarikat TM menyusun langkah dalam menghadapi cabaran dan rintangan. Okey, dalam di situ kita ada persaingan antara yang bidang yang diceburi oleh TM. Okey, di antara cadangan kami kepada syarikat TM milikkan kerajaan dan konteks GLC ini dengan menumpukan perhatian perkhidmatan mereka di kawasan luar bandar dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang berkelajuan tinggi bagi memudahkan masyarakat di sekitarnya dapat menikmati perkhidmatan ini dengan mudah. Okey, membina menara komunikasi di kawasan kampung yang tidak mempunyai liputan internet dan telefon. Menara tersebut adalah dibina di tanah rumah ibadat seperti masjid, dan hasil daripada sewaan penempatan menara komunikasi ini dapat disalurkan kepada rumah ibadat tersebut. Okey, dalam masa yang sama, hasilnya dapat digunakan untuk membangunkan dan membangunkan aktiviti rumah ibadat yang berkaitan bagi mengimarahkan lagi rumah ibadat itu. Okey, memperbanyakkan lagi pusat jalur lebar internet di kawasan luar bandar kerana jurang penggunaannya begitu ketara sehingga membebankan pelajar luar bandar menghadapi kesukaran dalam mencari maklumat ilmiah dan sumber baca bagi membantu mereka meneruskan pembelajaran mereka. Okey, pelbagai aspek perlu diberikan perhatian dengan sewajarnya bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mampu dimiliki. Okey, yang terakhir melalui analisis dan model yang telah dibincangkan diharapkan boleh dijadikan panduan serta rujukan oleh pihak pengurusan syarikat TM dalam memperbankan pasaran keluar negara.